Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ni ialah Datuk Dr. Chong Chi Kiong, Dr. Nur Hayati Rosli, Dr. Hisham Shah dan juga Datuk Dr. Nur Hizan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 45 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 8,231 kes, iaitu bersamaan dengan 95.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 24 Jun 2020, jam 12 tengah hari, terdapat 6 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 adalah 8,596 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 244 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 6 kes baru yang dilaporkan hari ini, 2 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, melibatkan seorang warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara yang merupakan pemastautin tetap. Kesemua 4 kes penularan di dalam negara adalah di kalangan warga negara Malaysia. Perinciannya adalah seperti berikut. Di Selangor, 3 kes, iaitu 1 kes saringan sekolah tahfiz, 1 kes saringan kluster kondominium Hulu Langat dan 1 kes daripada kluster Bukit Bintang. Dan di Sarawak, 1 kes daripada kluster tapak pembinaan Kuching Sarawak. Ketiga-tiga kluster baru akan diperincikan di bawah. Sehingga kini sebanyak 2 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal 121 kes, iaitu bersamaan dengan 1.41% daripada jumlah keseluruhan kes. Ingin dimaklumkan kluster baru iaitu kluster Bukit Bintang. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengenal pasti 1 kluster baru di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Sehingga 24 Jun 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 10 kes positif COVID-19 telah dilaporkan dalam kluster ini yang melibatkan 9 kes warga Bangladesh dan 1 kes warga negara Malaysia. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 8,494 merupakan seorang lelaki bukan warga negara yang telah menjalani saringan COVID-19 untuk masuk kerja dan didapati positif pada 15 Jun 2020. Siasatan dan saringan COVID-19 ke atas semua kontak rapat telah dijalankan. Setakat ini, seramai 274 orang telah disaring, di mana 203 adalah bukan warga negara dan 71 adalah warga negara Malaysia. Hasil siasatan mendapati 9 orang dikesan positif COVID-19 dan 265 kes ataupun individu didapati negatif COVID-19. 7 daripada 10 kes positif ini adalah rakan serumah kepada kes indeks. Langkah pencegahan seperti proses pembersihan dan nyah kuman telah dijalankan di tempat kediaman mereka serta lokasi-lokasi lain yang berkaitan. Punca jangkitan kluster ini adalah masih dalam siasatan. Kluster baru yang kedua ialah kluster tapak pembinaan Kuching. Sebuah kluster tapak pembinaan baru telah dikenal pasti di Kuching, Sarawak. Kluster ini mula dikesan apabila kes ketiga kluster ini iaitu kes 8,591 telah membuat saringan COVID-19 di sebuah klinik swasta dan didapati positif COVID-19. Beliau merupakan ketua penyedia kepada 2 orang pekerja warga Indonesia yang telah dikesan positif COVID-19 pada 16 Jun 2020 hasil saringan di tempat kerja.
Susulan itu, siasatan dan saringan kontak rapat termasuk pekerja-pekerja tapak pembinaan tersebut serta ahli keluarga mereka telah pun dijalankan. Setakat ini, seramai 426 kontak telah dikenal pasti di mana seramai 62 orang didapati negatif COVID-19 dan selebihnya iaitu 364 kontak masih menunggu keputusan. Punca jangkitan adalah masih dalam siasatan. Kluster baru ketiga ialah kluster kondominium Hulu Langat. Kes indeks kluster ini ialah 8,368 merupakan seorang pelajar pusat tahfiz yang dikesan positif saringan COVID-19 pada 8 Jun 2020. Aktiviti pengesanan kes secara aktif telah dijalankan dan 2 lagi kes positif dikesan di dalam kluster ini. Kes pertama merupakan bukan warga negara iaitu kes 5,818 namun merupakan bapa saudara angkat kepada kes indeks. Beliau tinggal di kediaman yang lain namun terdapat aktiviti kunjung-mengunjung di antara mereka. Salah seorang rakan kerja kepada kes 5,818 turut dikesan positif COVID-19 iaitu kes 5,894. Sehingga 24 Jun 2020, seramai 40 kontak rapat telah dikenal pasti dan disaring. Daripada jumlah tersebut, 26 orang adalah bukan warga negara dan 14 orang adalah warga negara Malaysia. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 3 kes dikesan positif COVID-19 setakat ini, 30 kes negatif COVID-19 dan 7 kes masih menunggu keputusan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengingatkan masyarakat bahawa jangkitan COVID-19 adalah masih wujud di dalam komuniti. Kementerian Kesihatan juga menyeru masyarakat agar sentiasa berwaspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 apabila melakukan aktiviti kunjung-mengunjung, terutamanya apabila melibatkan warga emas dan kanak-kanak yang berisiko tinggi. Terus amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang telah disarankan oleh kementerian iaitu elakkan 3S atau 3C iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space dan elak sembang dan bertutur dengan jarak yang dekat iaitu close conversation. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dan air dengan air dan sabun, wash. Sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut iaitu face mask di tempat awam atau jika bergejala, wear. Dan warn iaitu amaran daripada kementerian yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan yang segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung jika boleh. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, ingatlah kepada SOP iaitu S, syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPP. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, kalau boleh saya rumuskan laporan harian iaitu COVID-19 pada hari ini. Kita ada 6 kes yang telah dilaporkan, 2 kes melibatkan kes import yang mana seorang pulang pada negara India iaitu pemastautin tetap dan seorang pulang pada negara Meksiko iaitu warga negara Malaysia. Dan kita ada 4 kes penularan tempatan yang melibatkan rakyat Malaysia, 1 kes pada kluster kondominium Hulu Langat iaitu kontak rapat kepada kes 8,518, 1 kes daripada kluster Bukit Bintang iaitu wanita berumur 40 tahun hasil saringan di lokaliti tersebut dan 1 kes dikesan iaitu daripada ujian sekolah tahfiz di Sabak Benam dan 1 kes
dikesan iaitu daripada kluster pembinaan di Kuching. Seterusnya dimaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Siptaling. Setakat ini bilangan sampel yang diambil dan diuji ialah 42,015 sampel dan bilangan kes positif ialah 3,375. Kes yang masih aktif telah turun kepada 9 kes sahaja. Kes yang telah sembuh telah meningkat kepada 3,332 kes. Kes kematian kekal 34 kes. Dan kluster perhimpunan di Masjid Siptaling telah melibatkan 5 generasi dan pada petang ini tak ada pertambahan kes dimaklumkan. Seterusnya, laporan saringan COVID-19 di 436 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 24 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 23,946 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 19,788 bersamaan dengan 82.6%. Jumlah kes yang positif yang dikesan adalah 730 kes bersamaan dengan 3.7%. Mereka yang bergejala ialah kekal 98 kes iaitu 13.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 632 kes bersama dengan 86.6%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 449 pasar di seluruh negara sehingga 24 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang telah dikenal pasti adalah 44,787 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 34,031 individu bersamaan dengan 76%. Jumlah kes yang positif dikesan ialah 275 kes bersamaan dengan 0.8%. Mereka yang bergejala adalah 38 kes iaitu 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 237 kes bersamaan dengan 86.2%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 425 pusat jagaan warga emas di seluruh negara sehingga 24 Jun 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 18,212 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 16,361 bersamaan dengan 89.8%. Mereka yang positif hanya 30 kes yang positif iaitu 0.2%. Mereka yang bergejala dan positif adalah 5 kes iaitu bersamaan dengan 16.7%. Mereka yang tidak bergejala dan positif adalah 25 kes bersamaan dengan 83.3%. Dimaklumkan laporan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara daripada 3 April sehingga 24 Jun 2020 dan didapati positif COVID-19 adalah seramai 607 kes. Dan pada hari ini ada pertambahan 2 kes iaitu warga negara Malaysia yang pulang daripada Mexico dan seorang pemastautin tetap yang pulang daripada negara India. Dimaklumkan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 di kalangan warga asing setakat 24 Jun 2020 adalah seramai 55,066 individu. Jumlah kes positif yang dikesan adalah 2,554 kes dan daripada jumlah tersebut 136 masih dirawat dan diasingkan di hospital. Tiada kes yang dirawat di unit rawatan rapi dan jumlah kematian kekal 5 kes iaitu bersamaan dengan 0.2%. Seterusnya laporan 4 kluster depo tahanan immigration sehingga 24 Jun 2020. Kluster yang pertama ialah depo tahanan immigration Bukit Jalil. Individu yang disaring setakat ini ialah 1,661. Jumlah kes yang positif adalah 647, melibatkan bukan warga negara 644. Dan 4 kes masih menunggu ujian saringan ulangan. Dan kadar positif untuk depo tahanan immigration Bukit Jalil adalah 38.9%. Yang kedua ialah depo tahanan immigration Semenyih. Individu yang disaring setakat ini ialah 1,785 dan jumlah kes yang positif kekal 66 dan melibatkan 65 bukan warga negara. Kluster yang ketiga, depo tahanan immigration Sepang. Individu yang disaring kekal 1,477 kes dan jumlah kes yang positif ialah 60 dan 60 kes adalah bukan warga negara.
Dan kluster yang keempat, depo tahanan sementara Immigration Putrajaya, individu yang disaring setakat ini ialah 101, jumlah kes yang positif ialah 2 dan kedua-duanya bukan warga negara. Dan dimaklumkan laporan jumlah pesakit yang masih dirawat dan diasingkan di hospital sementara MAIPS setakat ini adalah 25 pesakit dan 6 adalah warga negara dan 14 bukan warga negara. Dan jumlah kumulatif pesakit yang dirawat di hospital sementara MAIPS setakat ini ialah 1,378 dan 1,358 iaitu bersamaan dengan 98.5% telah pun pulih dan dibenarkan discharge. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang telah tamat tempoh pengawasan dan pemantauan selama 28 hari sehingga 24 Jun 2020 iaitu kluster tapak pembinaan setia alam yang melibatkan jumlah kes positif 15 dan tiada kes kematian. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang masih aktif di Malaysia sehingga 24 Jun 2020. Yang pertama ialah kluster baru Bukit Bintang, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes ialah 10 kes. Dan yang kedua, kluster baru ialah kondominium Ulu Langat, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 3 kes. Dan kluster yang ketiga yang baru ialah tapak pembinaan Kuching, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 3 kes. Dan 20 kluster yang lain tiada pertambahan kes pada hari ini. Dimaklumkan kapasiti harian 55 makmal COVID-19 setakat 23 Jun 2020 yang menjalani ujian RT-PCR. Kapasiti maksimal setakat ini ialah 36,579 dan ujian seharian yang dijalankan semalam ialah 9,863 bersama dengan 27%. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif sampel dan ujian COVID-19 untuk pesakit yang akan menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan iaitu pre-op testing sehingga hari ini adalah 42,878 pesakit dan didapati 18 pesakit dikesan positif COVID-19 bersamaan dengan 0.1%. Ini merupakan kaedah surveillance yang dijalankan di Kementerian Kesihatan. Seterusnya, laporan jumlah kumulatif kes ujian rapid test kit antigen yang dijalankan setakat ini iaitu 23 Jun 2020 adalah sejumlah 32,970 ujian dan 118 ujian didapati positif bersamaan dengan 0.4%. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum Datuk, saya Syamira dari RTM. Baik Datuk, kita mula-mula dahulu Datuk ada mengatakan dan juga pakar kesihatan ada mengatakan tidak boleh diadakan sebarang majlis keramaian sehingga hujung tahun ini. Tetapi tadi Datuk Seri Ismail Sabri ada mengizinkan untuk membolehkan kenduri kahwin diadakan tetapi perlu ke SOP dan juga jumlah tetamu 250 orang. Jadi apa yang memungkinkan KKM bersetuju dengan perkara berkenaan? Adakah kerana KKM melihat situasi COVID di negara kita semakin baik atau bagaimana? Dan soalan kedua, berkenaan dengan 250 tetamu itu, peraturan itu terpakai sehingga bila? Adakah jumlah tetamu itu akan bertambah atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ni, kita dalam fasa pemulihan, iaitu fasa yang kita ingin kembali kepada sedia ada, iaitu cara kehidupan kita. Jadi apa yang penting ialah untuk kita kembali kepada fasa kepemulihan dan kehidupan seharian kita, kita kena patuh pada SOP. Jadi apa yang penting ialah SOP ialah penjarakan. Itulah yang paling penting. Penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter. Kalau 2 meter lebih baik. Jadi kalau kita boleh amalkan penjarakan, itu adalah satu tindakan iaitu keselamatan untuk setiap individu. Dan kita juga menasihatkan untuk memakai topeng muka ataupun mask kalau kita berjala ataupun di tempat awam. Dan kerap kita mencuci tangan dan sebagainya. Jadi inilah nasihat kita kalau kita boleh amalkan SOP ni. SOP ni nampak mudah tetapi mungkin sukar kalau kita nak amalkan. Tapi dalam kita nak kembali pada kehidupan normal kita ataupun normal kita, kita lihat kebiasaan kita, kita kena patuh pada SOP. Itu yang beza. Kalau kita boleh kawal virus tersebut dan kita boleh kembali kepada kebiasaan kita dengan patuh kepada SOP, maka itu adalah terbaik sekali. Kalau kita lihat semasa kita melaksanakan PKP,
Jadi PKP ialah satu keadaan yang luar biasa, iaitu bukan kebiasaan kita dan kita diarahkan duduk di rumah. Dan semasa kita duduk di rumah, Kementerian Kesihatan menjalankan aktiviti kesihatan awam untuk kita mengawal penularan COVID-19 dan kita berjaya mengawal, melandaikan lengkuk tersebut. Tetapi setelah kita berjaya melandaikan lengkuk tersebut, kita disusuli dengan PKPB iaitu bersyarat, dan kita membuka sektor-sektor ekonomi dulu, lepas tu diikuti dengan sektor pelajaran dan sosial. Dan sekarang ni kita dah buka semua sektor. Dan apa yang kita hajatkan ialah kita buka semua sektor dan kita berjaya mengawal, iaitu mengawal penularan COVID-19. Jadi kita sekarang ni kalau kita lihat memang semua sektor semua sektor perlu dibuka sehingga 31 Ogos. Dan apa yang penting adalah pemantauan kita dan juga kesiapsiagaan kita untuk mengamalkan SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan hari ini kita memang tak ada vaksin lagi. Tapi sebagaimana saya pernah katakan, vaksin kita ialah penjarakan sosial yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Itulah amalan kita sekarang. Okey doktor, kita lihat kita dah berjaya flatten the curve dalam satu tempoh yang agak lama sebenarnya. Tapi kita masih gagal untuk cecah zero case ataupun 1 digit case untuk 7 hari straight atau mungkin lebih daripada itu. Jadi sebenarnya apa lagi yang kita tak buat yang menyebabkan kita gagal untuk achieve that? Lepas tu soalan kedua ialah dalam keadaan penurunan kes masih belum konsisten dan juga baru-baru ini Korea Selatan kata mereka dilanda gelombang kedua. Kenapa dalam keadaan itu, kenapa kita benarkan majlis perhimpunan ramai seperti perkahwinan yang ia dilihat sebagai risiko yang tidak perlu? Dan soalan ketiga saya ialah pakar epidemiologi sebelum ini ada cadangkan supaya sistem e-COVID diperluaskan juga untuk pantau kes ILI dan SARI supaya jika ada anomali peningkatan yang luar biasa maka boleh kita kerahkan dengan lebih cepat petugas kesihatan so boleh kawal kemungkinan COVID di situ. Okey, terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ni sama ada kita berjaya ataupun tidak. Kalau kita lihat unjuran, iaitu kita menggunakan model yang telah digunakan pakai oleh Kementerian Kesihatan iaitu SIR model ya. Jadi kita lihat kalau kepatuhan tu unjuran kita untuk warga Malaysia ataupun rakyat Malaysia, kita memang di bawah unjuran tersebut. Berarti kepatuhan kita tinggi. Jadi kita telah kenal pasti peningkatan kes sebelum ni, contohnya meningkat ke 187, 277 melibatkan parti dan padi. Jadi sekarang ni kita telah selesaikan masalah parti dan kita perlu lihat kepada padi pula, pendatang asing dengan izin supaya mereka juga patuh kepada SOP, mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga menjalankan ataupun mengambil langkah untuk menjaga kebersihan. Jadi dan kita juga kenal pasti antara penularan di kalangan warga asing yang bekerja di Malaysia ialah perumahan mereka, contohnya bilik yang sempit dan sebagainya. Jadi inilah ada kita dah lihat bagaimana kita perlu mengatasi masalah-masalah yang telah kita kenal pasti. Jadi yang kedua. Jadi kalau keseluruhannya kita nampak masih kita dalam terkawal dan juga kita dapat kawal dan juga cegah daripada penularan COVID-19. Kita tak ada kes meningkat secara mendadak walaupun selepas Hari Raya ataupun selepas 2 minggu kita dalam PKPP. Dalam tempoh 2 minggu selepas PKPP dijalankan dan masih kes yang kita catatkan setiap hari masih terkawal. Jadi kalau masih terkawal, maksudnya kepatuhan rakyat Malaysia tu tinggi. Jadi apa yang kita perlu laksanakan sekarang ni ialah seimbangkan, iaitu nyawa dan mata pencarian, iaitu life dengan livelihood. Jadi untuk mencapai keseimbangan tersebut, kita membenarkan sektor-sektor lain membuka dan kita masih memantau dengan
teliti penularan COVID-19. Jadi daripada pemantauan kita, contohnya kita masih menjalankan saringan kepada ID dan SARI, dan kita tambah sekarang ni menjalankan saringan kepada kes-kes sebelum pembedahan. Kita dah laksanakan lebih 42,000 kes-kes. Jadi masyarakat yang positif sekarang ni kurang pada 0.1%. Jadi itu yang dapat kita kesan. Dan kita akan menjalankan pemantauan, dan memang kita tahu virus COVID-19 masih di dalam masyarakat. Tetapi apa yang kita boleh jalankan ialah untuk memutuskan penularan jangkitan COVID-19 ni, kita kena mengamalkan penjarakan yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kalau kita boleh mengamalkan penjarakan sosial iaitu yang selamat, iaitu 1 meter, kita boleh benarkan lagi banyak sektor-sektor yang lain untuk buka, dan kita masih akan memantau. Tetapi kalau ada outbreak di satu-satu lokaliti, kita akan menjalankan EMCO ataupun SEMCO di kawasan tersebut, iaitu kita saring semua orang di kawasan ataupun di lokaliti tersebut, dan kalau kita dah saring, kes yang positif kita akan asingkan, dan kes yang negatif kita akan kuarantinkan untuk tempoh 2 minggu. Itu tindakan kita. Dan sekarang ni kita ada 9 kumpulan sasar yang kita masih menjalankan saringan. Jadi kita akan tingkatkan lagi saringan kita kepada kumpulan sasar, dan untuk mendapat pengawasan sama ada virus ni masih ada di komuniti, masih merebak atau tidak. Jadi setakat ni masih terkawal, dan kes yang kita lihat seharian semakin berkurangan. Dalam tempoh minggu ni pun kita dapat 2 angka dan 1 angka. Semalam pun 1 angka, hari ini pun 1 angka. Dan mungkin dalam tempoh sebulan lagi, kalau kita patuh kepada SOP dan patuh kepada nasihat Kementerian Kesihatan, mungkin kita akan mencapai 0 kes. Jadi itulah matlamat kita. Unjuran kita memang mengatakan dalam pertengahan bulan Julai, kalau rakyat Malaysia patuh kepada SOP, kita boleh mencapai 0. Jadi tindakan itu bukan tindakan Kementerian Kesihatan, tetapi rakyat Malaysia kena patuh kepada SOP. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Roslin dari Bernama. Baik, soalan saya, baik 3 kluster baru yang disebut sebentar tadi, ada atau tidak keperluan untuk menggunakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan atau perintah kawalan pergerakan pentadbiran di kawasan-kawasan terbabit? Dan untuk soalan yang kedua, mengenai SOP penganjuran majlis sosial, seandainya ada kes baharu melibatkan penganjuran majlis, ada atau tidak kebarangkalian untuk kebenaran mengadakan majlis sosial ditarik semula, dan apakah kontingensi plan untuk hadapi perkara ini? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat 3 kluster ni masih terkawal, iaitu kita kesan apabila kita menjalankan saringan. Contohnya untuk sektor pembinaan, kita dah jadi menasihatkan pada majikan untuk melaksanakan saringan. Jadi semasa melaksanakan saringan, kita dapati positif. Jadi kita seterusnya melaksanakan untuk ujian kepada semua kontak rapat dan sebagainya. Jadi tindakan telah pun diambil untuk ketiga-tiga sektor tersebut, ketiga-tiga kluster tersebut. Dan sektor kluster di Bukit Bintang pun kita dah laksanakan, iaitu hanya 1 rumah yang positif. Yang tempat lain tak ada pun yang positif. Jadi kita rasa masih terkawal dan tak perlu kita menggunakan kaedah EMCO ataupun SEMCO. Itu yang tindakan. Majlis-majlis sosial, kalau ada penularan COVID-19 dalam majlis tersebut ataupun dalam lokaliti tersebut, kita akan tutup lokaliti tersebut ataupun tutup hotel ataupun restoran tersebut. Jadi kita benarkan majlis sosial, tetapi kita pantau sama ada kes yang positif tak. Kalau kes yang positif dikesan ataupun ada kluster baru yang telah kita temui, kita akan menjalankan tindakan yang sewajarnya. Jadi setakat ini tak perlu lagi kita melaksanakan PKPD untuk di kawasan tersebut, dan kita masih boleh laksanakan. Kalau kita lihat pada fasilitis Kementerian Kesihatan di hospital kita ada 1,331 mesin ataupun ventilator, tetapi tak perlu pun kita guna untuk pesakit COVID. Dan sekarang ni di ICU hanya tinggal 2 pesakit COVID saja. Dan iaitu kalau kita lihat pun kes keboleh jangkitan pun semakin berkurangan
Ada satu masa dulu 3,000 kes, 2,000 kes, 1,000 kes. Sekarang ni kurang pada 250. Jadi kes positif semakin berkurangan. Kalau kita boleh asingkan dan rawat mereka untuk tempoh 14 hari, kita boleh mematikan virus itu. Jadi virus itu tak ada peluang menjangkiti individu yang baru, iaitu kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ni. Jadi untuk memutuskan tindakan yang dulu kita laksanakan PKP ialah duduk di rumah. Jadi kita dapat putuskan rantaian jangkitan. Sekarang ni penjarakan sosial. Itulah vaksin kita. Kalau kita boleh amalkan penjarakan sosial, tak ada bersalaman, tak ada bersentuhan, kita boleh elakkan daripada jangkitan. Selamat petang ya Datuk Doktor. Ada satu laporan antarabangsa menyatakan kehidupan pesakit COVID-19 yang pulih tidak akan kembali normal kerana didapati ada yang memerlukan pemindahan paru-paru, risiko serangan jantung ataupun strok. Jadi soalan saya, adakah KKM menjalankan kajian terhadap pesakit COVID di Malaysia yang pulih, sama ada mereka turut ada komplikasi dikesan dalam organ mereka? Soalan kedua saya just nak clarify Datuk Doktor. Satu kes daripada kluster kondominium Hulu Langat yang dilaporkan hari ini, boleh tak Datuk Doktor berikan perincian berkaitan kes yang dilaporkan hari ini kaitan dengan kes yang indeks dan dua kes yang dilaporkan sebelum ini? So dalam kluster ini sebenarnya jumlah kes keempat ke atau 3? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, kes yang kategori 4 dan 5 melibatkan iaitu radang paru-paru. Kategori 3 tak perlu, radang paru-paru tak memerlukan oksigen. Kategori keempat, radang paru-paru yang perlukan oksigen. Dan kategori kelima, perlukan bantuan pernafasan. Jadi memang kita lihat kalau mereka yang memerlukan bantuan pernafasan berarti banyak inflamasi ataupun radang di dalam paru-paru tersebut, ada kemungkinan paru-paru akan rosak dan sebagainya. Jadi kajian telah dijalankan di luar negara. Pun begitu kita menjalankan kajian iaitu di Institut Respiratory negara. Kita juga melihat kepada kajian jangka panjang, iaitu melihat kepada pesakit-pesakit yang pernah diberi bantuan pernafasan, dan kita akan melihat sama ada kesan dia dalam tempoh 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Sebagaimana saya katakan dalam patofisiologi penyakit COVID-19 ni, yang pertama dia menyerang paru-paru. Yang kedua, kerana dengan cytokine surge ataupun storm yang dikatakan, dan juga virus tu menyebabkan endothelial injury ataupun kesan pada saluran darah yang terlibat, dan juga kadang-kadang ada kalanya perjalanan darah tu perlahan, dan ini akan menimbulkan satu fenomena iaitu pembekuan darah. Jadi kalau pembekuan darah tu berlaku di kepala, kita dapat stroke, berlaku di jantung, kita dapat sakit jantung. Dan ada 2-3 pesakit yang kita telah kesan berlaku di usus, iaitu saluran ke usus, saluran darah ke usus dan saluran darah ke buah pinggang. Jadi buah pinggang rosak dan usus pun dapat ischemic colitis dan sebagainya. Jadi itulah kesan. Jadi tindakan kita tahu sekarang ni untuk rawatan. Jadi kalau kita boleh mencegah, iaitu merawat radang paru-paru dengan pelbagai ubat yang kita ada. Sekarang ni kita dah kenal pasti ubat dexamethasone berkesan kalau digunakan pada peringkat awal untuk kategori 4 dan 5. Dan juga kalau mereka untuk mengelakkan daripada pembekuan darah, kita akan memberi ubat low molecular weight heparin dan sebagainya untuk kita mengawal darah daripada beku. Itu tindakan kita semasa rawatan. Dan juga sekarang ni kita lihat juga ada satu lagi komplikasi, iaitu mereka telah pulih tetapi ketahanan tubuh, immunity mereka tu tak kekal. Iaitu lepas 3 bulan IgM, IgG pun akan berkurangan. Jadi mungkin ada kesan kepada immunity individu tersebut. Jadi kalau individu tersebut mempunyai immunity yang rendah, maka mudah mendapatkan jangkitan kuman. Bukan hanya COVID tapi kuman lain.
Jadi kita sekarang ni kita kena pastikan rawatan susulan kita untuk kita pantau kesihatan pesakit-pesakit yang telah pulih, iaitu terutamanya pesakit kategori 4 dan 5, dan mereka telah sedang di jalan dalam proses untuk kita melihat kepada kesan samping jangka panjang yang tu kita telah sedang dilaksanakan. Kluster kondominium ulangan iaitu ada 3 orang. Jadi case index ni telah dijangkiti. Jadi ada kaitan dengan sekolah tahfiz juga lah. Jadi dia berjangkit. Jadi kita yang ini kluster-kluster yang kecil. Jadi kalau kita lihat sekarang ni kluster ulangan ada 3 kes saja. Jumlah dia 3 kes. Tetapi hari ini ada satu laporan kes yang positif dan dia ada berkaitan kontak rapat kepada 2 kes tersebut. 3. Good evening, Dato'. This one is regarding the imported case you reported on Monday of the man who returned from Tunisia. So this patient flew from KL to Miri, Sarawak after he landed from Tunisia, and then only later he was confirmed as COVID positive. And now that the ministry does not quarantine those returning from abroad, so shouldn't they have waited to see whether or not he's positive before allowing him to get on another flight and pose risk to other passengers? And also we've opened flights to domestic passengers, so there's the bigger risk. Also, if the turnaround time is issued, we have rapid test kits to see whether he's positive or not. So maybe will KKM, in light of this incident, review the SOP regarding returnees? Thank you. Okay, thank you for the question. Now, if you look into positive cases, in other countries, positive cases will be isolated at home positive cases. So now, what we see is that, in terms of passenger coming back, so we will do the test. Now, when we do the test, the question is, should we wait for the test result or we send them back home, for example? So in the past, when we started, we send them back home. If the test is positive, we go to the home, and then ambulance come and pick them up at home, and then send it to the hospital. So that is one way of doing it. But this passenger flew back to Miri, and then and was noted to be positive. Then that's why we isolated. So our test kit, for example, we are using a rapid antigen test kit in the KLIA. So rapid antigen test kit can be done, for transit passengers, etc. But we also do the RT-PCR. So again, this is the system that we have, and the accuracy of the system. If you would, the goals, we are using RT-PCR as a very reliable source of testing. But we do know that RT-K antigen, the sensitivity is about 85%, and then the specificity is 100%. So there may be a few cases, for example, may be noted as negative, but actually it's positive. But our test from the RT-PCR has shown that it's positive. That's why we isolated them, isolated the passenger, and then in our hospital. So when he went on the other flight, is he also a risk to other passengers on the second flight, KL Miri? Yeah. So in future, don't we want to be a bit more careful about this? Thanks. So when we look into infectious diseases, so those two passengers, 2 row of passenger seats in front and behind, that's what we'll identify them and we'll screen them as well. So that's one. So I also informed that in the plane, the filter mechanism is in place. As long as they put on a mask and the air filtering mechanism, the HEPA filter in the plane, can actually contain the infection as well. So, but more importantly is that if they are symptomatic, we are talking about asymptomatic patient. So if they are symptomatic, then we have, before the boarding, we already isolated the positive symptomatic cases. But these are the asymptomatic cases. So asymptomatic cases, if they do not have symptoms, but we encourage everyone to put on a mask to fly to their destination. So we hope that by doing so, we can actually identify those positive cases by asymptomatic but positive cases and isolate them and treat them.
Assalamualaikum Datuk. Saya Nurhayati dari Bernama. Okay, umum mengetahui ya Datuk, kerajaan apabila kita memasuki tempoh PKPP, banyak sektor ekonomi yang dibenarkan untuk beroperasi dan hari ini MKN mengumumkan majlis sosial seperti majlis perkahwinan dibenarkan bermula 1 Julai. Tapi melalui pemantauan di sosial media, terutama di Facebook, ada sesetengah netizen melahirkan kerisauan apabila pemerhatian mereka ada sesetengah yang mengambil mudah tentang pematuhan SOP terutamanya jarakan sosial. Adakah pihak KKM ada membuat kajian mengenai tahap pematuhan SOP? Mungkin Datuk boleh kongsikan. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, kita hanya melihat pada keseluruhan jangkitan kes. Kalau ada kes yang positif dalam satu majlis contohnya, baru kita ambil tindakan. Tapi sekarang ni kalau kita lihat, kita kembali pada sektor-sektor sosial dan sebagainya, tetapi yang beza dengan dulu ialah ada SOP. Jadi majlis perkahwinan contohnya kita dapati ada kluster jangkitan dalam majlis perkahwinan, iaitu yang pertama iaitu kalau kita tak amalkan penjarakan sosial dan juga kalau kita tak kerap mencuci tangan dan tak pakai mask. Jadi mungkin tindakan ni kita nak lihat sama ada tindakan ni boleh elakkan jangkitan tak. Jadi kalau bandingkan dulu. Dan yang kedua dalam majlis tersebut kita juga menyarankan ataupun menasihatkan untuk makan secara berhidang, bukan secara buffet. Jadi kita dah belajar daripada yang majlis perkahwinan yang lain dan juga di Korea contohnya, kalau mereka virus COVID-19 boleh merebak kalau kita menggunakan kaedah buffet dan sudu dan sebagainya yang sama. Jadi kita telah nasihatkan untuk makan secara berhidang. Itu antara tindakan-tindakan kita. Jadi kita mulakan kebiasaan kita dengan SOP. Jadi kehidupan kita kembali macam normal tetapi dengan SOP. Dan kalau kita nak lihat dengan SOP ni, boleh tak kita kawal COVID-19 ni? Kalau kita boleh kawal COVID-19 ni dalam masyarakat dengan patuh kepada SOP saja, mungkin itulah cara yang terbaik. Daripada kita duduk di rumah, sampai bila kita nak duduk di rumah. Jadi kita sekarang benarkan aktiviti dan kehidupan kembali seperti biasa tetapi patuh kepada SOP dengan apa yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Dan tugas Kementerian Kesihatan ialah untuk melihat surveillance, kawalan dan sebagainya. Tetapi kalau ada jangkitan dalam masyarakat dan patut ada gejala, mesti akan pesakit itu akan datang ke hospital. Jadi kes-kes hospital semakin meningkat. Tapi kita lihat sekarang ni kes di hospital semakin berkurangan. Jadi kalau berkurangan itu bagus, tetapi adakah kes itu dalam komuniti? Kita menjalankan saringan di rumah pusat jagaan warga mas 0.8%, semua kurang daripada 1%. Jadi virus itu masih ada dalam komuniti tetapi kita tak boleh leka, tetapi kita kena patuh pada SOP. Dan kita kena lihat sama ada kita hanya kepatuhan dengan SOP, boleh tak kita kawal jangkitan COVID-19 dalam negara kita? InsyaAllah boleh, tetapi kita kena patuh pada SOP. Dan sekarang ni kajian dalam New England Journal of Medicine telah menyatakan dengan jelas patuh pada SOP je kita boleh kurangkan jangkitan COVID-19 65% contohnya. Assalamualaikum Datuk, saya Diaul Haq Hamzah dari Bernama TV. Datuk, selepas 7 Mei lepas, adakah kes penularan secara sporadik masih berlaku di Malaysia? Dan soalan kedua saya, pengurusi Akademi Kolam Renang yang dibuka kembali merasa ragu kerana khawatir jangkitan COVID melalui air. Adakah keraguan itu berasas? Terima kasih Doktor. Kalau kita lihat sekarang ni, kalau pemantauan kita melalui surveillance Aili, Sari dan juga pembedahan di hospital, iaitu kalau kita lihat pembedahan mereka yang datang untuk pembedahan kecemasan, semi kecemasan ataupun elektif adalah di kalangan masyarakat, iaitu masyarakat umum. Dan kita buat saringan hanya 0.1% yang positif. Daripada 42,000 saringan kita laksanakan, hanya 18 kes yang positif. Jadi kalau kita lihat masih peringkat yang terkawal lagi, dan saringan kita untuk Aili pun semakin kurang dan Sari pun semakin kurang. Jadi kita akan pertingkatkan lagi saringan dalam masyarakat, di klinik-klinik, di hospital dan sebagainya. Jadi jangkitan yang paling tinggi ialah sepatutnya di hospital. Jadi mereka datang hospital atau klinik baru kita boleh buat ujian. Tapi kita dapati masih dalam keadaan terkawal lagi.
Jadi kalau keadaan kita kawal, jadi kita benarkan untuk kita buka sektor-sektor ekonomi, sosial, pelajaran dan sebagainya. Kementerian Kesihatan akan sentiasa melaksanakan pemantauan dan pengawasan sama ada peningkatan jangkitan kes. Kalau ada kes peningkatan, kita akan jalankan aktiviti kita sebagaimana kita laksanakan, iaitu early containment phase. Iaitu kalau kita lihat gelombang pertama, kita tak ada pun menggunakan kaedah MCO ataupun CMCO ataupun RMCO. Iaitu pada masa itu tak ada pun disrupsi terhadap sosial dan ekonomi. Tetapi kita dapat membendung penularan penyakit COVID-19. Jadi sekarang ni kalau kita lihat, kita dalam kaedah sekarang ni dalam late containment ataupun mitigation. Dan sekarang ni oleh kerana kita dapat kawal, mungkin kita akan kembali kepada early containment, iaitu kaedah-kaedah yang kita gunakan pada peringkat early containment. Jadi kita akan teruskan pemantauan kita dan kita harap kita boleh buka sektor secara berperingkat dan kita lihat bagaimana kita boleh kembali kepada norma kehidupan kita dengan kepatuhan SOP. Yang tu yang pertama. Dan kolam renang, kalau kita lihat, isu dia bukan air dalam kolam renang tu. Isu ialah kesesakan. Kalau kita boleh kawal kesesakan dalam kolam renang, jadi kita boleh benarkan dulu. Iaitu kalau kita lihat kolam renang yang biasa banyak klorin dan sebagainya, itu mungkin ada tindakan yang positif terhadap virus COVID-19. Jadi sekarang ni kita pantau dulu. Tetapi kalau kita boleh kawal jumlah mereka yang turun sekali dalam kolam renang tersebut, iaitu kita boleh kawal secara penjarakan sosial juga lah. Kalau kita lihat, kalau kita boleh amalkan penjarakan sosial, tema taman tema ataupun kolam renang, kita boleh benarkan. Hi, Doctor. Dato', just a few questions. The first one is on the new Bukit Bintang cluster. So can we know, can we get a bit more information? You mentioned that they live together, but what sector do they work in? And also, we realized that it is categorized under Selangor, but Bukit Bintang is in Kuala Lumpur. So just wanted to know what is the issue there. Second question is about PEDAS. So we keep seeing new clusters from the PEDAS cluster, even after multiple tests. So was wondering whether, what is actually causing this? Is it the quarantine center conditions that are leading to a spread, or, are they exposed to each other or something like that? Just wanted to know. And the third question, the last question, Doctor, just coming back to the death at the Bukit Jalil Immigration Center, the Indian national, would like to clarify, did he die on June 11 or June 12? There seems to be some confusion there. And once again, is the postmortem complete yet? Are all the tests back? Because the family has been waiting for 2 weeks. Thank you. All right, thank you very much. So now we are looking into the PEDAS group, for example. We identified 316 positive cases initially, and that we have isolated them in our hospital and for 14 days, for example. Then those close contact, more than 900 of them, we have isolated them as well. But then after a certain time during the quarantine, then we take their blood test again, retest them, and then some of them positive. So this is what we identified in the PEDAS cluster. Maybe why are they positive? Because they are exposed to their friend positive cases. Another experience that we have from the Tafiz school is that when we put them together, sometimes at night they mix around again. So again, they are, instead of social distancing, they come together and then in a crowded place and all that. That's also possible. But the fact is that they are already been quarantined. So when they are not in the community, they have been quarantined, and we hope that by doing so, we can actually quarantine in 14 days. If they have passed 14 days and there's no symptoms, and then and the test is negative, then we can allow them to be discharged from quarantine. So I think we are observing them closely. Likewise, in the Depo Tahanan Immigration, the same thing happened. They have already been exposed to the positive cases. So whether they have they are asymptomatic or they have the symptoms, but most of them do not have symptoms. They are asymptomatic, but then detected positive from there. So once they are detected positive, you send them to the hospital and then to observe them for 14 days again.
So second is the case in the Bukit Bintang. The lady that actually been screened lives in Selangor, right? But then worked in Bukit Bintang. So that's why she was positive, because we screen everybody there, regardless whether from the apartment or even working in shops and etc. there. So we managed to screen her, and she's positive. Whether she's related or not to the 7 of them in the same apartment, so we are investigating. So that's the reason why one case is actually in Selangor and the 7 in Bukit Bintang area, in the apartment. And with regards to the post-mortem, yes, we are still looking into the case, dan berdasarkan oleh pasukan perubatan forensik mendapati kes tu mendapati radang paru-paru yang teruk serta pengesahan pesakit mengidap kencing manis dan darah tinggi. So as I mentioned earlier, our post-mortem report shows that there's consolidation of the lungs. So he might have infection, whether it's a new infection or chronic infection, that still needs to be certain. But definitely the person has infection of the lung. But again, because he also have other comorbidities, diabetes, hypertension, etc. So I think that is perhaps the cause of death. But we are also waiting for other swab that we do for other viruses or even other bacteria. So until we have the full report. So far we do not have the full report yet, because the investigation is still being done. Doctor, I just wanted to know, with post-mortems, do they usually take 2 weeks or even longer? Thank you. So the post-mortem have been done. So now it's actually to release the body. When are we going to release the body? So once we get the full report, we'll release the body. All right, thank you very much.